Awesome guys, selamat datang ke SRTV. Yes, aku kembali sudah ke stadium. Feels good to be back lah. Okay, kita mau bercerita mengenai akhirnya jawapan kita telah miliki mengenai status OKS bersama Sabah FC, di mana highest management of Sabah FC itself telah membuat keputusan untuk melanjutkan kontrak OKS bersama Sabah FC. Tapi ini yang kita mau cerita di dalam video ni. So kita ingin mengupas sedikit mengenai di sebalik penyambungan kontrak yang diberikan, yang telah dihadiahkan daripada manajemen Sabah FC kepada OKS, kepada pemain Sabah FC dan seterusnya kepada penonton ataupun peminat Sabah FC. Maksudnya kita-kita ni lah. Jadi aku rasa kemungkinan besar sekali lagi video ni akan menjadi kontroversi. Aku tak tahu apa yang bakal dituliskan di bawah, tapi sekali lagi sebagai disclaimer, ini adalah pendapat dan pandangan aku sahaja. Aku mengalu-alukan pendapat kamu juga. Jadi bukan apa yang aku katakan di sebentar lagi ni bukanlah apa yang betul lah. Again, cuma kita mengupas mengikut pengalaman kita bersama Sabah FC. Macam aku, SRTB telah masuk musim ketiga bersama Sabah FC, mempelajari history apa yang telah berlaku sebelum ni dan mengaitkan apa yang terjadi sekarang ni dan mungkin bakal berlaku. Status OKS ni lah, itulah cerita utama kita. Dan sebelum tu aku juga mengucapkan terima kasih guys. Aku terharu lah baca komen kamu ni mengenai persoalan aku di video sebelum ni. Kamu semua tiada masalah untuk aku bercerita secara dalam di luar padang mengenai Sabah FC. Dan seperti mana kita tahu, itulah tujuan SRTV ini, untuk berkongsi, share ilmu, share pendapat mengenai perkembangan terkini, of course, klub kesayangan kita Sabah FC ni. Jadi tanpa buang masa, here we go. Seperti mana kita tahu, kontrak OKS telah dilanjutkan 6 bulan saja guys. Aku ingat setahun kah, aku ingat sampai next season punya perlawanan kah. So ini adalah merupakan benda yang agak mengejutkan juga untuk aku. Dan bila aku baca komen kamu, aku tengah memerhati komen kamu di sini ya, ramai yang macam terkejut jugalah. Macam kenapa yang tidak disambung sampai 2026, apa tu kenapa sampai April 2025, apakah yang berlaku sebenarnya ni. So ada mixed feeling yang berlaku di sini tentang penyambungan kontrak OKS ni. Aku pun sedemikian juga guys, aku pun berasa mixed feeling jugalah tentang keputusan yang diberikan oleh higher management Sabah FC ni. Of course, aku tidak mau mengaitkan politik pasal keputusan yang dilakukan oleh higher management Sabah FC ni, pasal kita tahu siapa-siapa di atas sana. Again, bola, aku sentiasa tidak akan mengaitkan dengan benda-benda politik. Lebih kurang macam tu. So minta maaf kalau itu benda yang anda ingin dengar, tapi aku cakap di sini aku tidak mau kupas mengenai benda tu. Okay. Seperti aku katakan tadi, aku mixed feeling dengan benda ni. Dan rata-rata kamu juga lebih ramai yang juga tidak mempercayai keputusan, yang tidak mempercayai. Maksud aku macam terkejut lah dengan keputusan yang diberikan oleh higher management Sabah FC ini. Tapi dalam masa yang sama ada juga macam tidak kisah tentang kontrak yang diberikan kepada OKS ni. Kerana apa yang penting adalah, again, ini adalah pendapat aku sekali lah daripada apa yang aku baca daripada anda sini. Apa yang penting sini adalah kita perlu fokus dulu saki-baki perlawanan Liga Super ni, di mana kita telah memiliki satu performance yang cukup bagus. 4 perlawanan, 4 kemenangan, 17 gol dan juga 5 bolos. Itu merupakan achievement yang paling baik lah pernah aku saksikan di sepanjang 3 musim membuat perkongsian mengenai Sabah FC di saingan Liga Super ni. So kalau aku tengok dari segi keputusan yang telah dilakukan ni, beginilah, daripada all management Sabah FC, ini pendapat aku sahaja. Aku tidak mau kamu macam fikir aku ni bias dengan mana-mana manajemen dahulu ataupun manajemen sekarang. Pasal ini sekali lagi, aku lebih mengenali manajemen dulu daripada manajemen sekarang lah. Tapi again, aku tidak bias untuk mana-mana pihak sekalipun. Okay, untuk manajemen dulu, aku memuji apa yang mereka lakukan. Mereka melihat dari segenap sudut lah, bagaimana untuk menguatkan klub satu, bagaimana untuk menarik minat penonton ke dalam klub ni, terhadap klub ni, membuatkan stadium sentiasa penuh.
dan kedua mendekatkan kita lagi dengan klub ni dan of course dengan pemain-pemain. Sabah FC membuatkan kita bilang orang lebih merasa memiliki klub ni lah, lebih kurang macam tu. So selepas diambil alih oleh management baru, aku rasakan talian yang wujud di antara penonton dan juga klub tidak sehebat mana, tidak sekukuh mana yang telah kita miliki pada sebelum ni. Seolah-olah macam ada terasa macam menjauhkan diri daripada peminat lah, lebih kurang gitu. Again, ini adalah pendapat aku sahaja. Aku merasakan begitu sebenarnya. Dan seterusnya, aku merasakan juga keputusan-keputusan yang telah dilakukan oleh new management Sabah FC ini, of course, tidak menepati apa yang perlu dilakukan sebenarnya bagi klub yang mempunyai yang mempunyai status yang cukup bagus lah di saingan Liga Super ni di sepanjang 3 musim ni. Kerana bagi aku, again, memberikan kontrak selama penghujung April sehingga April 2025 kepada OKS, individu yang membantu membangunkan Sabah FC, di mana pada sebelum diambil alih Sabah FC ni kita berada di kelompok tercorot di saingan Liga Super. Tapi sebaik sahaja kemasukan beliau mengatur kembali pemain-pemain Sabah FC ni, siapa yang perlu, siapa yang tidak perlu. Perubahannya memang cukup mendadak lah, dan terbukti pada 2 musim sebelum musim sekarang ni kita berada di kelompok 3, dan sekali lagi selepas habisnya pusingan pertama saingan Liga Super ni, sekali lagi kita berada di kedudukan tersebut. So aku sebenarnya berpuas hatilah, walaupun bukan tangga kedua, ketiga adalah merupakan satu keputusan yang cukup bagus untuk Sabah FC. Kalau kita follow up history Sabah FC sebelum kita berjaya kembali ke Liga Super ni pun bukanlah satu yang membanggakan. Mungkin ada yang ingin lebih, cuma bagi aku ini sudah cukuplah dengan masuknya kita lagi tanpa sangka-sangka, masuknya lagi kita ke saingan Asia, dan sekarang ni lagi mata kita kembali memerhatikan slot ke Asia. So itu adalah merupakan excitement yang berjaya diberikan oleh OKS, persembahan yang cukup baguslah diberikan daripada OKS untuk kita. Dan aku juga merasakan seolah-olah renewal kontrak yang tidak begitu, yang boleh katakan sampai penghujung saingan Liga Super ni adalah merupakan satu tamparan hebat lah untuk penyokong-penyokong Sabah FC dan juga aku yang merasakan kenapa pengorbanan diberikan oleh OKS ni. Even OKS sendiri sudah menyatakan niat beliau untuk terus bersama Sabah FC, tidak diberikan hadiah yang setampilnya lah. Lebih kurang begitulah apa yang aku cuba maksudkan. So berasa kecewa juga. Tapi di sebalik tu aku tak boleh fikir berterusan macam tu juga. Kerana kalau kita tengok di sebalik perancangan Sabah FC untuk tahun hadapan, kita sebenarnya tidak tahu lagi apa visi Sabah FC untuk tahun hadapan. Tidak dinyatakan di dalam, kalau macam politik tu, bila yang mau cerita politik kan, masuk politik pula. Tidak dinyatakan di dalam manifesto lah. Macam, okey, kita mau Sabah FC ni 5 tahun di sini sudah. Tidak dinyatakan begitu. So, membuatkan pemberian kontrak OKS sampai 2025 April ni, macam adakah kita akan berhenti di situ saja? Adakah nikmat yang kita miliki, keseronokan yang kita miliki ni akan berakhir sampai 2025 saja? Di mana pada video sebelum ni pun, sewaktu pengambil alihan manajemen Sabah FC yang baru ni, aku sudah menyatakan kepada kamu, kemungkinan besar, kalau kamu follow aku ingat video mana satu tu lah, kemungkinan besar, aku sendiri menyatakan kemungkinan besar musim ketiga Sabah FC ni adalah musim terakhir yang mungkin kita akan menikmati apa yang kita miliki sekarang ni. So itu aku punya early prediction aku lah untuk apa yang bakal berlaku sama Sabah FC. Jadi satu lagi macam aku cakap tadi, aku cuba follow track back balik perbezaan di antara apa yang telah dilakukan oleh new management Sabah FC ni. Memang diorang setakat ni memberikan satu keputusan yang di luar jangkaan kita. Itu yang boleh aku katakanlah. Tapi again, sekali lagi, aku tidak mahu berhenti terus dengan apa feeling aku yang kecewa
macam seolah-olah aku mengatakan manajemen baru ni tak pandai. Aku tidak mau berhenti di situ saja. Aku juga mau melihat apakah perancangan di sebalik selepas April 2025 ni. Itu yang ingin aku tahu, dan aku juga mengharapkan manajemen Sabah FC mengeluarkan statement lah mengenai perancangan yang akan datang. So adakah mereka melihat macam, okay, kalau kita kekal juga di kelompok top 5, tidak ke AFC, so sampai di sini saja. So macam bilang orang, walaupun kita telah berbelanja cukup mahal untuk mendapatkan pemain ini, pemain itu, mendapatkan coach ini, lepas tu assistant coach, sebelum ni pun assistant coach kita cukup bagus tapi telah ditamatkan kontrak juga. So cukuplah untuk kita berbelanja begitu besar tapi tidak mendapat apa-apa habuan. Lebih kurang macam tu. So ini April 2025 ni adalah tempo yang diberikan OKS oleh manajemen Sabah FC, di mana mungkin kemungkinan besar mereka mau kita nombor 2, mereka mau kita ada menang piala, barulah difikirkan apa yang perlu dilakukan untuk selepas season, bila bermulanya season akan datang. So mungkin itu ada di dalam perbincangan yang telah dilakukan lah. So again, ini adalah mixed feeling daripada aku. Aku juga terkejut dengan apa yang diberikan oleh manajemen Sabah FC ni. Tapi bagi aku personally juga, ini bukanlah permulaannya untuk aku rasa macam aku tidak mahu sudah sokong Sabah FC. Aku tidak mahu sudah memberikan jiwa raga aku kepada Sabah FC, lebih kurang macam tu lah. Siang, pagi, malam ni aku buat video ni. Bukan itu penghujung dia. Aku masih mau meneruskan menyokong Sabah FC. Aku masih mau meneruskan memberi kepercayaan kepada anak-anak buah OKS, kepada OKS dan juga of course kepada manajemen Sabah FC. Kerana mungkin sekali lagi di sebalik short term penyambungan kontrak ni, mungkin ada perancangan yang lebih besar berlaku di sebalik tabir yang mereka tidak mahu share terlebih dahulu lah. Macam tidak mahu menggembar-gemburukan apa plan Sabah FC bagi season yang akan datang. So again, aku tidak mahu berfikiran negatif sangat. Aku mengharapkan satu benda yang positif daripada keputusan diberikan oleh manajemen Sabah FC kepada OKS ni, dan aku mengharapkan ianya tidak memberi impact kepada penyokong-penyokong Sabah FC, of course untuk terus menyokong dan juga hadir ke stadium, kerana bagi aku kita perlu tolak tepi dulu feeling tu. Kita perlu fokus dulu memberikan semangat kepada pemain-pemain kita ni untuk mengharungi perlawanan saingan Liga Super di pusingan kedua ni, kerana ianya cukup penting lah untuk membantu mereka mencapai apa yang mereka inginkan, apa yang kita inginkan di saingan Liga Super ni. So itu dia guys, pendapat aku. So sekali lagi, ini adalah pandangan sahaja. Kalau ada yang dah suka atau aku tambah banyak-banyak, sekali lagi aku suka bercakap mengenai apa yang aku rasakan berlaku lah. Again, ini bukanlah benda yang aku boleh kasih right yang confirm akan berlaku. So bagaimana pula pendapat anda guys? Sila tekannya di ruang komentar di bawah. Sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum.